Okey, kita mulakan pengajian kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Okay, apa khabar semua hari ni? Tak sejuk ke? Tak boleh tutup kipas Tutup kipas panas pula ya. Sejuk lah. Gigil. Kipas atas ni kan besar sangat. Hujan tak berhenti ya, sejuk. Macam tak biasa Saza. Saza pergi Uzbek lagi sejuk. Okay. Betul lah, Saza pergi Uzbekistan lagi sejuk Ya Allah. Ngigil. Tidur mengigil. Okey, hari ni buka surat berapa? 409. Okey, baik. Kita nak selesaikan ya perbincangan di topik kita yang pertama. Jadi kita masuk poin kita yang B di sini. Nanti saya masuk sedikitlah topik yang kedua. Bukan masuk sikit, masuk teruslah. Topik yang kedua sebab topik kita pendek-pendek dalam bab kita ni. Okey, baik. Lemahnya tauhid, kita berada di muka surat 409. Poin kita yang terakhir, topik yang pertama bertajuk lemahnya tauhid dalam hati. Ketiga pokok kemaksiatan itu saling mendukung dan saling mengajak kepada kemaksiatan lainnya. Okey, tiga yang mana? Syirik, zalim dan keji. So kita jangan tinggalkan tiga perkara ini ya. Maksud saya jangan tinggalkan dalam perbincangan lah, tapi kena tinggalkan. Jadi perbincangan bab yang pertama masih lagi ya membincangkan tentang syirik, zalim dan keji. Yang mana ianya saling berkait rapat antara satu dan yang lain. Jadi minggu lepas Saza dah explain ya satu persatu apa itu syirik, zalim dan juga keji dan bagaimana ketiga-tiganya mempunyai keterkaitan antara satu dan yang lain. Jadi sekarang bagaimana kita nak mengatasi masalah ini? Maka dia muatkan dalam topik kita yang B di situ. Ketiga pokok kemaksiatan itu saling mendukung dan saling mengajak kepada kemaksiatan lainnya. Oleh kerana itu, semakin lemah tauhid yang ada di dalam hati seseorang dan semakin kuat kemusyrikannya, maka semakin banyak perbuatan keji yang dilakukannya. Juga semakin besar kecenderungan dan kecintaannya terhadap perbuatan keji tersebut. Jadi sekarang tugas kita ialah untuk memantapkan tauhid yang ada dalam hati kita. Tauhid ini amat penting. Kalau ianya lemah, sebagaimana tadi Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah jelaskan kepada kita, tauhid ini bila ianya lemah, maka ianya akan mendorong kita untuk melakukan perbuatan zalim dan keji. Semakin dahsyat kelemahan yang ada pada tauhid kita, maka semakin kuatlah untuk kita pergi kepada perbuatan zalim dan perbuatan keji. Sebab tu tauhid ini ia amat penting untuk dimantapkan. Jangan kita ambil ia sambil lewa. Kerana ianya merupakan, kita panggil sebagai nadi bagi kehidupan kita ini. Tauhid kalau ianya dicemari akan buat kita jadi orang yang tak kisah tentang halal dan haram.
Itu yang menyebabkan kita sanggup untuk melakukan perbuatan zalim dan keji. Sebab itu dia kata begini ya, lawan dari ketiga unsur kemaksiatan yang kami jelaskan di atas disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi kita ada syirik, zalim, keji. Kita nak belajar tentang apakah perkara yang menjadi lawan kepada ketiga-tiganya. Okey, supaya kita tidak melakukan perbuatan syirik, tidak melakukan perbuatan zalim dan perbuatan yang keji. Maka ianya dirangkumkan dalam satu ayat di sini. Dua ayat di situ, iaitu surah Asy-Syura ayat 36 hingga 37, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa ma 'indallahi khairun wa abqa lilladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun." والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. 36 hingga 37 surah Asy-Syura. Maksudnya, apapun kenikmatan yang diberikan kepada kamu, maka itu adalah kesenangan hidup di dunia. Sedangkan apapun kenikmatan yang ada di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman. Dan hanya kepada Rabb mereka bertawakal, dan juga bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji. Dan apabila mereka marah, segera mereka menjadi orang yang memberi kemaafan. Baik, lihat muka surat yang berikutnya, 410. Dalam muka surat ini dirangkumkan kepada kita dengan ketiga-tiga poin yang ada di situ. Sebentar ya. Okey. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahawa apa yang ada di sisinya lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan bertawakal kepadanya. Ini ayat yang keberapa? 36. Okey. Jadi poin kita yang pertama, ia terkandung pada ayat yang ke-36 dalam surah Asy-Syura. Fama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa ma 'indallahi khairun wa abqa lilladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jadi ayat yang pertama, Allah menegaskan kepada kita bahawa apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik bagi orang yang beriman dan bertawakal kepadanya. Maksud daripada ayat yang pertama itu, dia kata di sini, dan yang dimaksud hal terbaik di sisi Allah ialah tauhid. Yang dimaksud dengan hal terbaik, yang tadi Allah kata, wa ma indallahi khairun wa abqa, dan tidaklah sesuatu yang kekal di sisi Allah, yang baik dan lebih baik dan lebih kekal di sisi Allah untuk orang-orang yang beriman, maksudnya ialah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, jadi tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah kita panggil satu yang kekal yang akan kita bawa hingga ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Syarat untuk kita masuk ke dalam syurga Allah ialah mentauhidkan Allah, iaitu beriman kepada Allah dengan kalimat la ilaha illallah. Itu syaratnya. Jika seseorang dia tidak mengucapkan kalimat itu dan tidak beriman dengan kalimat itu, iaitu kalimat tauhid, maka peluang untuk dia masuk ke dalam syurga Allah adalah tidak diberikan kepada dia. Okay, jadi ini yang kita fahami dalam agama kita. Dalam agama Islam dia begitu.
Jangan cerita tentang agama orang lain lah ya, okey? Fikir tentang agama sendiri. Pegang agama sendiri. Jadi agama kita ini, siapa yang dia beriman kepada Allah, siapa yang mengucap 2 kalimah syahadah, la ilaha illallah, maka orang itu berhak masuk dalam syurga Allah. Walaupun dia melakukan dosa. Okay, walaupun dia melakukan dosa. Kerana kita baca banyak dalam hadis Nabi SAW yang Nabi buktikan kepada kita. Ada orang dia buat perkara dosa, tetapi akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala masukkan dia ke dalam syurga. Kerana apa? Dia tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tauhidnya ada dalam hati dia. Sebab itu kita lihat di sini Nabi SAW pernah pada satu ketika Nabi keluar bertemu dengan para sahabat. Nabi SAW pun menceritakan kepada para sahabat tentang satu situasi nanti di hari kiamat. Nabi kata kepada para sahabat, uridat alayyal umam faja'ala yamurun nabiyyu ma'ahu ar-rajulu wan nabiyyu ma'ahu ar-rajulani. Nabi kata dibentangkan ke atas aku, diperlihatkan kepada aku dengan umat. Sebab umat ni ada banyak. Kita ada umat Nabi SAW, ada umat Nabi Ibrahim. Jadi kita umat Nabi SAW. Nabi kata apa? Nabi lihat di hari kiamat itu ada seorang Nabi, pengikutnya hanya seorang sahaja. Pengikutnya hanya seorang sahaja. Wan nabiyyu ma'ahu ar-rajulani, dan ada juga seorang nabi pengikutnya hanya 2 orang. Ramai ke? Tak ramai kan? 1, 2. Jadi ada nabi nanti kita nampak di hari kiamat, pengikutnya 1 orang aja. Ada yang 2 orang dia pengikut dia. Lalu Nabi SAW kata apa? Wan nabiyyu ma'ahu ar-rahtu wan nabiyyu laisa ma'ahu ahadun. Ada juga Nabi yang mana pengikutnya beberapa orang. Yang boleh kita faham lebih daripada 2 orang. Okey? Hanya beberapa orang. Bahkan Nabi kata apa? Ada seorang Nabi yang dia bersendirian. Langsung tidak ada pengikut. Lalu Nabi SAW kata apa? Wa ra'aitu sawadan kathiran saddal ufuqa farajautu an takuna ummati. Jadi Nabi kata apa? Pada satu sudut aku nampak ada satu kelompok yang begitu besar. Besarnya seperti kelompok yang warna hitam. Kita kalau lihat seseorang daripada jauh kan, jadi kita nampak macam dia gelap lah, gelap. Jauh kan, sekumpulan orang itu kan gelap. Jadi Nabi kata apa? Dan aku berharap, kerana apabila nampak kumpulan yang besar ini, ianya menunjukkan bahawa umatnya ramai. Jadi Nabi kata apa? Farajautu, aku berharap itu adalah umat aku. Tapi kemudian malaikat kata kepada Nabi, tak, itu bukan umat engkau. Itu adalah umat Nabi Musa alaihissalam. Okey? Lalu Nabi SAW pun kata apa? Thumma qila li unzur fara'aitu thawadan kathiran saddal ufuqa faqila li unzur hakadha wa hakadha fara'aitu sawadan kathiran saddal ufuqa. Nabi kata, malaikat beritahu kepada aku, engkau lihat di sebelah sana. Dan aku melihat ada sekumpulan orang yang begitu ramai, lebih ramai daripada umat Nabi Musa alaihissalam. Lebih ramai daripada umat Nabi Musa alaihissalam. Kemudian malaikat kata apa? Lihat, satu lagi sudut. Maknanya ada 2 sudut, orangnya ramai. Dah ramai itu Nabi kata apa? Ianya sampai ke atas. Maksudnya ramai sangat. Kemudian malaikat kata apa? Tengok lagi satu sudut yang lain. Satu sudut yang lain di situ ada orang yang begitu ramai juga. Sama sebagaimana sudut yang tadi itu. Jadi ada 2 sudut ini, malaikat ini pun kata kepada Nabi SAW, faqila haula'i ummatuka wa ma'a haula'i sab'una alfan. Semua itu adalah umat kamu. Maknanya umat Nabi SAW lebih ramai daripada umat Nabi Musa alaihissalam. Yang menariknya di sini,
Malaikat kata kepada Nabi SAW, dalam ramai-ramai itu ada 70,000 yadkhulunal jannah bighairi hisabin. Ada 70,000 orang daripada ramai-ramai itu, okey, 70,000 orang yang mana dia masuk ke dalam syurga tanpa hisab. Dia terus expressway kita kata. Okay, expressway ni ada traffic light tak? Tak ada kan? Straight je kan? Begitu. Jadi dalam kalangan umat Nabi SAW, 70,000 orang yadkhulunal jannah bighairi hisab. Mereka ini masuk ke dalam syurga Allah tanpa hisab. Straight terus masuk dalam syurga Allah. Kemudian Nabi SAW, fatafarraqan nasu walam yubayyana lahum. Nabi terus berhenti menceritakan tentang isu itu sampai situ je. Terus Nabi masuk rumah. Kalau saya cerita 70,000 orang yang masuk ke dalam syurga Nabi, masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala tanpa hisab, saya berhenti sampai situ. Agak-agak apa rasanya? Kecewa, kecewa. Siapa dia fikir kan, siapa 70,000 orang tu kan? Siapa 70,000 orang tu Kita ke? Orang lain ke? Jiran sebelah ke? Jiran bawah ke kan? Nenek kita ke yang dah meninggal? Kita fikir macam tu. Begitu juga dengan para sahabat. Bila Nabi SAW terus berhenti cerita tu kan, terus Nabi masuk rumah, semua orang pada waktu itu tertanya-tanya, siapakah 70,000 orang yang Nabi SAW sebutkan itu tadi, mereka masuk syurga, jalannya expressway tanpa perlu dihisap. Dan di kalangan mereka ini, perawi ini, sahabat ini, Ibn Abbas yang ceritakan tentang kisah ini. Di kalangan mereka pun mula mengagaklah, mula mereka pun cakap, wa amma nahnu wulidna fi syirki walakinna amanna billahi wa rasuli walakin haula'i hum abna'una fabalaghan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka ni ada banyak spekulasi lah. Dia kata, kita ni kan, sebab di kalangan sahabat Nabi, kita kena ingat, mereka lahir dalam keadaan yang mensyirikkan Allah. Betul tak? Ada tak pada zaman Nabi tiba-tiba lahir di dalam Islam? Tak, itu zaman kita. Okay, kita pada zaman Nabi SAW, maksudnya pada zaman sebelum kedatangan Islam, kita tak ada kata ada orang je born Muslim, tak ada. Itu zaman kita lah, ataupun zaman setelah datangnya dakwah Nabi SAW. Jadi mereka kata apa? Kami ini lahir, faulidna, kami lahir dalam keadaan yang syirik. Kerana kami mengikuti agama bapa kami. Maka tak mungkin kami menjadi orang yang 70,000 orang yang Nabi SAW sebutkan. Lalu mereka pun kata, oh mungkin orang-orang ini adalah orang yang mereka jumpa dengan Nabi SAW dalam hadis-hadis yang lain. Mereka adalah orang yang memang sedia Islam, yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Nabi SAW mendengar kekecohan tentang siapakah 70,000 orang ini, Nabi pun keluar. Nabi SAW kata kepada mereka, humul ladzina la yatatayyarun wa la yastarqun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Ada 4 kategori manusia ini. Sekejap sejuk. Saya ni menahan gigil. Sejuk saya. Ada 4 kategori manusia ini. Okey. Yang pertama Nabi kata apa? Humul ladzina la yatatayyarun. Mereka adalah orang yang tidak beranggapan macam mana cakap? Tidak beranggapan tentang satu perkara itu baik atau buruk. Maknanya tidak percaya kepada sial. Maaf saya gunakan ayat ini ya. Maknanya mereka ni tak percaya, mereka tidak percaya kepada good luck or bad luck. Ataupun biasa saya sebut tentang tiarah. Mereka tidak percaya tentang tiarah, menganggap satu perkara itu baik ataupun buruk. Tidak menyandarkan perkara baik ataupun buruk kepada benda. Okey, pertama la yatatayyarun.
Boleh faham tak la yatatayyarun tu? Faham ya macam mana? Macam mana la yatatayyarun? Okey. Tadi Nabi kata apa? 70,000 orang yang masuk syurga tanpa dihisap. Pertama Nabi sebut tentang humul lazina la yatatayyarun. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari ya. Tadi yang saya baca tu, hadis yang panjang tu. Tidak melakukan tiarah. Okey. Maknanya orang ini dia adalah orang yang tidak mudahlah menyandarkan perkara-perkara tak baik ni pada benda kan. Biasa orang Melayu kita ni kalau pinggan pecah, ni kita panggil sebagai tiarah. Pinggan pecah, ada gagak hitam dekat tingkap. Ya? That oh my, betul. Dia anggap benda-benda beginilah kan, gagak selalu kat tingkap saya. Biasalah kan. Dulu rumah kita tak ada, dulu kan pakai galah yang masuk lubang tu kan. Sekarang bila dia buat besi tu, gagak suka bertinggi kan kat situ kan. Tu jaga-jaga tu, takut diberikan hadiah. dia berak. Kan gagak tu suka berak kat baju orang. Hati-hati. Saya jarang jemur baju dekat luar. Cadar je jemur dekat luar. Kalau baju tu dekat dalam. Okey, kita lihat di sini. Orang yang dia tidak melakukan tiarah, iaitu dia tidak meletakkan nasib dia pada benda. Meletakkan nasib pada nombor contohnya. Okey, pada warna. Warna pakai hitam nanti marah pula. Warna hitam, sorry bagi contoh. Warna hitam, warna gelap-gelap ni semua tak bagus. Macam tu kan. Warna gelap-gelap tak bagus. Pakai terang-terang, tak boleh. Tak apalah, itu agama saya dah sebutkan daripada awal tadi. Jangan fikir tentang agama orang lain. So habis orang tu agama dia, itu agama dia lah. Lakum dinukum waliyadin kan. Kita agama kita yakin dengan agama kita beramal dengan sebagaimana diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi tiarah ni lah bila kita meletakkan nasib baik buruk kita pada benda. Contoh, ada pecah kaca ke, terpecah gelas kat rumah kan. Benda apa nak jadi ni kita rasa macam tu. Tak sedap hati, mula rasa macam ada benda yang tak baik akan berlaku. So ini semua dipanggil sebagai tiara, at-tatayyur. Nabi SAW pernah ingatkan kepada kita tiara syirkun. 3 kali Nabi ulang. Tiara ini adalah perkara yang syirik. Jadi ia perlu dijauhi. Okey, jadi golongan yang pertama Nabi sebut ialah mereka yang tidak melakukan tiara. Kedua tadi Nabi sebut apa? La yastarqun. Tidak minta diruqyah. Ruqyah apa? Apa makna ruqyah? Ruqyah. Ada orang nama Ruqyah kat sini? Tak ada. Cik Ruqyah tak ada Cik Ya ada Cik Ya. Mana Cik Ya? Datang tak? Tak datang ke Cik Ya? Itu Cik Razia Okay. Tidak minta diruqyah, tidak minta dijampi. Okey. Okey, jampi ada 2.
Ruqyah ni, jampi ada dua bahagian. Satu syirkiyah, satu syara'iyah. Satu jampi yang syirik, kedua ialah jampi yang syar'i. Maknanya yang mengikuti sebagaimana yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Jadi yang dimaksudkan dengan tidak minta diruqyah ni ialah menggunakan jampi-jampi yang syirik. Sebab di sana ada banyak hadis-hadis Nabi SAW yang lain. Nabi SAW memberikan keizinan untuk kita mendapatkan khidmat ruqyah ataupun untuk kita ni menjadi orang yang diruqyah. Sebab ada seorang sahabat, mereka pernah jumpa dengan Nabi SAW. Dia jumpa dengan Nabi, dia tanya kepada Nabi tentang ruqyah. Jadi Nabi SAW minta supaya dia baca ruqyah dia. Apa jampi yang engkau nak baca? Jadi Nabi kata apa? La ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Tidak mengapa jika kita ni menggunakan jampi serapah selama mana jampi itu tidak mengandungi hal-hal yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Sebab apa kita lihat gini lah, dulu sebelum kita ada ayat Al-Quran, sebelum kita ada apa-apa kan, biasa orang guna jampi serapah kan untuk memohon kan. Mungkin bukan guna jampi serapah, maksudnya kita tak ada kita tak tahu the exact doa untuk baca apa dulu, zaman dulu kan. Jadi kita selalu minta wahai Tuhan, engkau berikanlah kesembuhan ya, dengan berkat air ini ya. Kita guna ayat-ayat yang begitu kan. Jadi adakah salah? Tak salah. Sebab apa? Kita tak tahu dulu bahawa ada doa yang Nabi ajarkan kepada kita untuk kita baca. Spesifik doa untuk baca dekat air. Orang dulu-dulu mungkin tak hafal surah Al-Fatihah, tak hafal 3 kul, ayatul kursi, ya, tak hafal. Jadi yang mereka ada waktu tu ialah mohon kepada Allah dalam keadaan ucapan begitu saja. Wahai Tuhan, dia guna kan? Wahai Tuhan, kau berikanlah keberkatan pada air ni, mudah-mudahan sembuhlah untuk anak ini. Jadi mereka kadang-kadang desperate. Tak tahu nak baca apa, tak tahu nak minta macam mana. Jadi mereka menggunakan ungkapan kata yang begitu. Jadi di sini kita faham, selama mana apa yang dia ucapkan tak seru pada mambang. Tak seru pada mambang kan. Wahai mambang tanah, mambang air. It's okay, tak ada apa-apa. Sebab tu Nabi kata apa? Bila sahabat itu tanya kepada Nabi, boleh tak saya baca jampi ni? Nabi tanya, kau nak baca jampi apa? Baca. Jadi dia baca jampi tu kepada Nabi. Bila Nabi dengar, Nabi kata apa? Tak apa, tak masalah. Asalkan jampi itu tidak mengandungi hal-hal yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, so yang kedua, ingat ya, maksud tidak minta diruqyah, dah jangan pula lepas ni ada anak kena rasuk ke apa, jangan ruqyah, nanti tak masuk dalam syurga Allah. Macam gitu pula kita ni kan. Jangan, dah budak tu. Biarkan kat situ. Dia biarkan je budak tu. Dah biar je. Biar dia. Jangan pula sampai macam tu kita ni ya. Ni salah faham hadis ni. Faham gitu kan? Tak nak saya sakit, saya nak diam aja. Tak naklah orang santau ke, kena busung ke apa kan. Orang sihir ke apa, diam je, tak payahlah. Kita rawat diri kita sendiri. Ya Allah, ya Tuhan. Janganlah sampai macam tu sekali. Betul tak? Kita ni perlu ikhtiar. Okay? Ikhtiar dengan cara yang betul lah. Sebagaimana yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Macam kita demam, kita jumpa doktor. Adakah kita nak kata itu mensyirikkan Allah? Jangan jumpa doktor, syirik tau. Nanti kita ni yakin dengan doktor tu. Bukan gitu maksudnya. Bukan gitu maksudnya. Contoh tadi ruqyah kan. Kalau ada orang histeria, ada orang dia memang kita nampak tanda-tanda memang kena sihir ke apa kan. Takkan kita nak biarkan dia, biarlah one corner. Apa jadilah kat dia kan. Dah kalau dia terjun, macam mana? Kalau dia terjun macam mana? Saya dekat kampus ramai orang terjun flat. Stres belajar. Nasib baik saya tak terjun. Taklah gurau je. Tapi ada kes-kes lah kan, student terjun. Sebab dia dah dengar suara-suara. Kadang-kadang stres lah kan. Stres. Jadi ruqyah ni, saya nak kata gini ya. Ruqyah ni dia tak semestinya untuk orang kena sihir. Tak semestinya untuk orang yang orang kata histeria dan sebagainya. Kita pun boleh baca. Kita boleh baca kan. Kita tak kata, tak ada, saya tak baca ni semua, saya bukannya kena sihir. Bukan gitu. Sebab benda ayat-ayat ruqyah ni dia adalah pendinding. Kita tak tahu
apa yang akan berlaku di sekitar kita. Maksudnya mungkin benda tu tengok kita daripada jauh, sebab nanti kita bincangkan antara perangkap syaitan ini ialah bila dia lihat kita ni dalam keadaan yang lemah. Emosi, mental, okey. Kita lemah dari sudut mental kita, emosi kita. Sebab tu banyak kali saya ingatkan, jangan terlampau-lampau sedih. Sedih boleh, bukan saya kata jangan sedih ya. Sedih boleh, kalau cakap jangan sedih tu melampau sangat. Saya pun selalu sedih juga kan, Mina emo juga aku ni. Emo juga saya ni, nangis, sedih. Oh, biasalah orang perempuan kita macam tu. Tapi jangan terlampau-lampau. Okay, istighfar banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyakkan baca ayatul kursi, baca zikir-zikir kan, supaya jiwanya lebih mantap, tauhidnya kuat. Sebab kalau kita terlampau sedih, bila kita berada pada tempat yang paling lowest, syaitan tu dia mudah masuk. Dia mudah masuk dan dia mudah untuk membisikkan perkara-perkara yang tak baik. Itu yang kita dah mula kan, goyah kita, oh ni orang tak suka orang, macam-macam dah. Kita jadi tak keruan. Sebab tu apa pun yang berlaku, jiwa tu perlu dimantapkan dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Yang ketiga tadi saya sebut apa dalam hadis ini? Tidak melakukan tiara, tidak diruqyah, tidak minta berubat dengan besi panas. Dalam bahasa Arab sebut al-kai. Okey, sebab tu Nabi guna perkataan wala yaktawun, dan mereka tidak berubat dengan besi panas. Seterusnya yang keempat Nabi sebutkan ini. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak berubat dengan besi panas ni maksudnya selalu dia, macam mana saya nak kata Ada siapa boleh bagi contoh tak? Berubat dengan besi panas ni. Ada contoh? Tak ada contoh Dia kalau kita nak berhentikan darah ke apa kan, kita luka, yes, panaskan, letakkan besi pada api tu kan, letak pada tempat tu. Jadi ini menyiksa orang tu kan. Maka itu sebab tu di sini tidak dibenarkan. Sebab dia agak menyakitkan lah, menyakitkan untuk berhenti. So, kita ada banyak alternatif lain untuk hal tersebut. Sebab tu di sini Nabi kata apa? Dia tidak berubat dengan besi panas. Ia adalah perkara yang tidak disukai dalam agama ini. Tapi kalau kita tak ada choice pada waktu itu, boleh sajalah, boleh saja. Maksudnya contoh macam mungkin dah tengah-tengah hutan, tak ada apa-apa ubat kan, siapa nak pergi jumpa doktor tengah hutan? Janganlah pula kata tak boleh besi panas, tak boleh, Nabi tak bagi, tak boleh macam tu. Kalau dalam keadaan yang darurat dan sebagainya, barulah hal-hal itu dibenarkan. Okay, so kita ada 4 tadi yang Nabi SAW sebutkan kepada para sahabat tentang 70,000 golongan yang mereka muskilkan siapakah di kalangan orang-orang ini yang masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala tanpa dihisap. Baik, senang kata macam ni muslimah. Keempat mereka ini, okey, orang yang tidak melakukan tiara, mereka yang tidak minta diruqyah dengan ruqyah yang syirik itu tadi, mereka yang tidak berubat dengan besi panas, dan mereka yang bertawakal kepada Allah. Keempat situasi ini menunjukkan betapa mantapnya tauhid seseorang. Masih lagi menjaga akidahnya, sebab susah Nabi sendiri ada ingatkan kepada kita tentang tiarah ini. Nabi kata apa? Tak seorang pun di kalangan kalian yang dapat untuk menghindari tiarah itu. Maknanya kita kadang-kadang pun kan ada rasa-rasa, betul tak? Betul kan? Agaknya macam asal hati aku tak sedap macam ni. Asal hati aku tak sedap hari ni agaknya ada benda tak baik tak nak berlaku. Kita rasa macam tu kan? Susah untuk kita elakkan. Tapi kalau kita dapat elakkan, itu adalah satu perkara yang kita lakukan demi menjaga tauhid kita. Sebab tu 4 perkara ataupun 4 orang ini Nabi SAW sebutkan mereka merupakan di kalangan insan yang Allah berikan
rahmatnya, Allah berikan kepada mereka dengan peluang ya, untuk masuk ke dalam syurga Allah tanpa perlu dihisap kerana amat menjaga tauhidnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam hadis yang lain, hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari ya, sebab itu dalam hadis yang lain Nabi SAW ingatkan Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah fikir tentang dosa kita ni tinggi macam mana pun. Allah Subhanahu Wa Taala tak kisah kita buat dosa besar apa pun, setinggi gunung ke, seluas ataupun sepenuh bumi ni. Sebab apa Allah kata apa? Ya bena Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a. Ada syarat. Wahai anak Adam, ini adalah hadis kudusi. Nabi kata, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hadis ini, Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai anak Adam, kalau engkau datang kepada aku dengan dosa yang sepenuh bumi sekalipun. Okey? Kita ada dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Biasa kan orang kata, Ustazah saya ni banyak sangat dosa ya Allah, macam mana ni, ada tak Allah Subhanahu Wa Taala nak ampunkan dosa-dosa saya? Allah akan ampunkan. Allah tak pernah peduli. Sebab Allah kata apa? Kalau anak Adam itu datang kepada aku dengan dosanya yang sepenuh bumi. Okey? Thumma laqitani. Kemudian dia datang jumpa pada aku. Maksud datang jumpa Allah ni lah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya. Okey? Kita bertaubat kepada Allah walaupun dalam keadaan kita ni ada dosa yang sepenuh bumi ini, namun Allah kata apa? Summa laqitani la tusyriku bi syai'a. Dia datang kepada aku dalam keadaan yang tidak mensyirikkan aku dengan satu apa pun. Dosanya sepenuh bumi. Datang kepada Allah dalam keadaan yang mana dia itu tidak mensyirikkan Allah, dia bertaubat kepada Allah, dia tak melakukan perbuatan syirik. Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? La ataituka biqurabiha maghfirah. Maka aku akan datang kepada dia dalam keadaan ataupun dengan keampunan aku yang sepenuh bumi itu juga. Syarat untuk kita diterima taubatnya ialah tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi ia berkaitan dengan tauhid kita. Sebab itu maksiat tadi yang pertama syirik, lawannya adalah tauhid. Tauhid dia boleh membantu kita untuk membuang kesyirikan yang ada dalam hati kita. Mereka yang memantapkan tauhidnya itu tadi dengan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, bermakna mereka telah membuka ruang seluas-luasnya bagi dirinya sendiri untuk menjejakkan kakinya ke dalam syurga Allah dan mendapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini kita panggil sebagai manfaat yang kita peroleh. Apa manfaat saya jadi orang yang mentauhidkan Allah, masuk dalam syurga Allah? Apa manfaat saya menjadi orang yang tidak mensyirikkan Allah? Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan keampunannya. Orang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dia dengan keampunan akan settle semua urusan dia. Okey? Dan saya dah ingatkan banyak kali sebelum minta perkara yang lain, minta keampunan Allah kan? Sebab itu amat penting. Jaga tauhid kita supaya ianya menjadi mantap. Baik, seterusnya kita lihat. Selanjutnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Walladzina yajtanibuna kaba'iral ithmi wal fawahisha." Dan juga bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji. Ini berada di mana? Ayat yang keberapa tadi? Ayat yang ke-37. Okey, balik semula ya pada surah Asy-Syura kita. Ayat yang ke-37. Walladzina yajtanibuna kaba'iral ithmi wal fawahisha. Dan juga bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji. Penggalan ayat ini mengandung erti tidak mengikuti dorongan syahwat.
Dia macam masuk nombor 3 Dia terus masuk nombor 3. Okey, ayat surah Asy-Syura tadi. Okey, part ni ayat 36 ya. Saya harap faham nota saya ni. Okey. 36 maksudnya balik pada sini Surah Asy-Syura 36 37 perkara tentang tauhid terkandung dalam ayat yang ke-36. Baik, kalau tentang yang keji ini masuk pertama sekali lah di situ pada ayat yang ke-37. Orang yang menolak dorongan syahwat, maknanya mereka itu menjauhi dosa-dosa besar dan kecil Okey, jauhi dosa besar dan dosa kecil. Apa yang diinginkan oleh nafsu, maknanya perkara-perkara yang tidak baik. Perkara-perkara yang tidak baik yang diinginkan oleh nafsu syahwat, kita berusaha untuk menjauhi, kita menolak ia, maka hal tersebut terkandung pada surah Asy-Syura ayat yang ke-37. Sebab itu Nabi SAW, ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Saya letak kha maknanya Imam Al-Bukhari. Okey. Dalam sebuah hadis yang lain Nabi SAW ada menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, mim maksudnya Imam Muslim. Dalam hadis riwayat Imam Muslim Nabi SAW ada menyebutkan, Nabi kata apa? Wa huffatil jannah bil makari, huffatin nar bis syahawat. Syurga dikelilingi dengan hal yang dibenci. Wa huffatin nar bisyahawat. Manakala neraka dikelilingi dengan perkara-perkara yang dicintai, iaitu syahwat. Neraka dikelilingi dengan perkara syahwat. Manakala syurga ianya dikelilingi dengan perkara-perkara yang mendatangkan pada kita dengan hal-hal yang susah. Kita kalau nak buat baik ni, sekejap ada orang telefon saya. Nak angkat ke tak nak? Sekejap takut email. Okey. Tadi saya sebut huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bis syahawat. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi SAW mengingatkan kepada kita bahawa syurga ini dikelilingi dengan perkara-perkara yang kita tak suka. Kenapa? Betul ke syurga dikelilingi dengan perkara yang kita tak suka? Faham tak maksudnya? Faham? Okey. Apa dia yang dipahami? Menyesal aku cakap faham kau. Cakap faham kena tanya pula. Aduh. Apa yang difahami tu? Macam mana? Syurga dikelilingi dengan perkara yang dibenci. Betul ke? Macam mana? Macam nak faham tu? Kita suka happy-happy. Jadi kalau syurga dikelilingi dengan perkara yang kita tak suka,
Kita tengah happy-happy, tiba-tiba nak solat. Tu jadi tak best lah. Oh macam gitu. Cantik, menarik contoh. Boleh terima, boleh. Betul juga. Boleh terima, boleh. Betul. Betul. Tengah happy-happy ya, pulang solat. Alamak, leceh lah. Macam tu kan. Betul, faham? Contoh lagi bagi satu contoh yang best tak, kita orang perempuan kalau solat lagi leceh. Betul. Kan nak buang celak, buang makeup, buang lipstick, lepas tu nak pakai balik. Tak kuasa lah aku. Macam itu keadaannya. Kalau yang pin macam saya 7 pin nak kena buka ni, sampai 7 pin. Aduh, Ustazah pakai tudung sarung je lah Ustazah. Macam tu. Dia leceh kan? Tak suka kan? Sebab tu ada orang tak solat. Tapi solat bawa kita ke mana? Syurga. Itu maksud Nabi SAW. Perbuatan-perbuatan yang akan memasukkan kita ke dalam syurga Allah, kebiasaannya, saya kata walaupun tak semua orang lah macam tu. Ada orang Alhamdulillah, dia okey saja kan. Tapi ada orang rasa leceh, susah. Contoh bayar zakat. Penat-penat kerja kena bayar zakat. Betul tak? Kita ni savings contoh apa kan. Penat-penat save duit, penat-penat kerja, asal pula tiba-tiba kena bayar zakat. Ada orang tak suka. Ada orang mempertikaikan tentang hal itu. Buat apa nak bayar zakat semua ni? Tak payahlah. Ya begitu keadaannya. Sedekah. Kita ada duit banyak, kita tak nak sedekah. Buat apa nak sedekah? Biar, dia mesti usaha apa. Saya dapat duit usaha, orang tu tak ada duit usaha jugalah. Macam tu. Dia sedemikian keadaannya. Kita tak suka buat perkara tersebut. Solat malam contohnya. Kenapa pula penat apa kerja daripada pukul 8 baru balik rumah, lepas tu pukul 2 nak kena bangun solat malam. Buat apa nak solat malam? Tak suka. Leceh. Nak bangun kan? Orang nyenyak-nyenyak tidur nak kena bangun. Nak solat. Tak payahlah, tidur sudah. Tapi yang kita tahu, semua amal ibadah yang kita lakukan, yang kita rasa leceh itu tadi kan, yang ada orang tak suka, ada orang rasa leceh, ada orang rasa macam menyusahkan, solat 5 waktu, nak kena cari tempat solat kan. Lagi-lagi lah kalau tempat tu tak ada tempat ambil wuduk, kaki nak kena angkat dekat sinki. Contohlah, saya lagi contoh je. Leceh kan, dah lah sakit kaki, sakit pinggang, macam mana? Ada orang dia fikir begitu. Okay, walaupun sekarang banyak kemudahan ya. Cuma yang kita fikirkan sekarang ni lah, syurga bukanlah tempat yang mudah untuk kita masuk. Ya, syurga dia bukan percuma. Walaupun tadi saya kata apa, orang yang dia mengucapkan la ilaha illallah, tempatnya dalam syurga Allah. Pasti Allah akan masukkan. Tapi dia bukan percuma gitu-gitu saja. Semua orang boleh mengucap la ilaha illallah senang-senang. Tapi bagaimana kita nak merealisasikan la ilaha illallah itu sehingga kita berhak masuk dalam syurga Allah. Dia begitu. Sebab itu kita ada dosa pahala. Kalau tak, mudah aja. Semua orang ucap la ilaha illallah masuk syurga. Tak ada dosa, tak ada pahala. Kalau gitu, buat apa Allah Subhanahu Wa Taala nak ciptakan syurga dan neraka? Tak adil lah kan? Nampak tak? Keadilan Allah Subhanahu Wa Taala itu memang sangat-sangat kita lihat tiada bandingannya. Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah memperlekehkan sekecil-kecil amal ibadah hinggalah kepada sebesar-besar amal ibadah yang kita lakukan. Begitu juga Allah tidak pernah memandang sepi pada sekecil-kecil dosa hinggalah kepada sebesar-besar dosa yang kita lakukan. Sebab itu kita ada syurga dan neraka, keimanan kita begitu ya. Bagi saya agama apa pun mereka yakin tentang syurga dan neraka. Orang baik masuk syurga, orang jahat masuk neraka. Dia begitu, standard kefahaman kita. Baik akan masuk syurga, tapi dia tak semudah itu. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan ujian. Maknanya solat tu susah, itu ujian. Puasa pun susah, betul tak? Tak mudah kita nak puasa. Ada orang dengar puasa, matilah puasa. Ada orang macam tu. Kan tak makan, matilah puasa kan. Dulu saya naik teksi, budak-muda lah. Tapi bukan orang kita lah kan. Ceria Nun Alip lah Ceria Nun Alip. Tahu Ceria Nun Alip Siapa tak tahu Jawi lah, belajar Jawi. Ceria Nun Alip ni.
Dia muda sangatlah, dalam saya rasa umur 20-an. Dia tanya saya, puasa ke? Cakap bahasa Inggeris lah kan. Puasa. Oh puasa lah. Oh mati puasa. Kan. Tak makan mati. Nah, tak mati. Gua hidup lagi. Hidup lagi tak mati. Oh macam mana? Dia tanya macam mana boleh tahan semua. Okey je tak makan. Tak ada benda yang... Kadang-kadang kita tak sahur kan, mati ke? Tak mati kita. Kita tertinggal, masa kita lepas waktu sahur kan, kita puasa straight terus je. Kita ada, tak sahur tadi pagi tak nak puasa, tak ada orang macam itu. Kita terus puasa, mati tak kita? Tak mati, Alhamdulillah sihat. Hari Raya terus, siap pakai baju baru. Nyanyi lagu kan, lagu Saloma. Nyanyi lagu baju kurung biru semua, siap nyanyi lagu. Tak mati kita puasa. Tapi kalau seseorang yang dia memikirkan tentang susahlah amal ibadah ni, memang tak jadi. Dia tak jadi. Apa pun yang kita fikirkan tentang amal ibadah ini, bila kita rasa menyukarkan, dia memang kita tak mampu untuk melakukannya. Tapi kenapa kita mampu melakukannya? Kembali kepada tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita boleh puasa, kita boleh solat, kita boleh sedekah, bayar zakat, kita pergi umrah. Pergi umrah senang ke susah sekarang? Orang pergi umrah macam pergi holiday sekarang kau main lagi. Pergi umrah macam pergi holiday, dia tak macam zaman-zaman saya kecil-kecil dulu. Nak dengar orang pergi umrah bukan main susah lagi ya. Kalau dapat pergi umrah, Allah sampai nangis-nangis dekat suka nak pergi umrah. Sekarang pergi umrah, bye. Ambil gambar selfie, pergi umrah. Dulu pergi umrah, Allah, dengar kau nak pergi umrah kau, alhamdulillah, air mata syahdu sangat ya Allah, menangis dengar orang pergi umrah, pergi umrah sebab susah sangat nak pergi umrah. Susah sangat pergi umrah. Tapi sekarang dia mudah, kan? Tapi sampai sana lah, sampai sana jadi susah. Sampai sana ada je benda cubaan dia, kan? Rintangan dia yang nak kita hadapi. Sebab tak semua orang dia akan berhadapan dengan pengalaman umrah yang mudah. Ada orang dia pergi sana macam-macam kesukaran, hotel tak ada contoh, kan, barang hilang, mak hilang, anak hilang. Ada orang yang macam tu. Ujian Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Tak semua orang Allah berikan dengan ujian yang sama. Mungkin mak kita meninggal dekat sana, wallahu alam. Suami kita meninggal, macam-macam ujian Allah berikan. Sebab ia perkara yang sukar. Sebab tu ada orang kata takut nak pergi umrah, takut pergi umrah. Pergi Tokyo tak takut pula. Ada pergi kan. Lancang pergi Spain tak takut, pergi umrah takut. Macamlah kita pergi Spain tu, mak bapak kita tak meninggal kalau kat situ kan. Kalau dah gitu takdirnya, begitulah takdirnya. So kita lihat begini, apa pun yang mendatangkan kesukaran kepada kita untuk masuk ke dalam syurga Allah, maka itulah yang dipanggil sebagai makarih. Okey? Kesukaran-kesukaran yang kita tak suka. Kemudian, Nabi tadi kata apa? Wa huffatin nar bisyahawat. Dan neraka itu ia dikelilingi dengan perkara yang kita suka. Betul? Kita terbalikkan saja contoh tadi. Solat. Orang yang tak solat masuk neraka. Saya berikan dengan hukuman yang tegas Saya tak ada nak ambil hati-hati kat sini Tak adalah tak masuk neraka, tak ada. Orang yang tak solat masuk neraka. Hukumnya begitu. Okey? Melainkan kalau dia tu ada apa-apa kesukaran dan sebagainya. Jadi tadi saya kata, kalau kita kalau kita solat, kalau kita solat yang mana kita melalui semua rintangan dan cabaran untuk melaksanakan solat itu, kita masuk syurga. Tapi kalau kita rasa kita suka tak solat, kenapa? Tak solat tu lagi mudah. Tak perlu nak buka tudung, ambil wuduk, tak perlu nak hapuskan makeup kita stay 24 hours kan, tak perlu buat apa, senang. Perkara tersebut akan bawa kita masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi kita senang. Okey, tak leceh tau benda tu, senang. Balik rumah tak apalah nak qada. Hati-hati ya. Jangan gunakan sistem ataupun istilah tak apa balik rumah aku qada, tak apa balik rumah aku boleh solat. Dia tak begitu. Qada hanya untuk mereka yang betul-betul orang kata terlupa, tertidur, ter. Okey? Yang yang maknanya tidak sengaja. Tapi kalau kita plan
Contoh kan, kita jalan dekat luar, tak apalah balik saya solat. Maknanya kita plan kan. Itu tak panggil qada. Saya tak tahu nak panggil apa. Itu tak panggil qada. Qada ini adalah solat yang mana kita terlupa, kita tertinggal lah dia begitu. Okay. So dalam keadaan yang sedemikian, maka barulah kita kata cantik qadanya. Tapi kalau tidak, maka orang itu berdosa sehinggalah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia bertaubat kepada Allah, dulu saya banyak tinggalkan solat, saya lalai dalam solat saya, suka tinggal-tinggal sana sini kan, ambil sambil lewa, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan akan ampunkan segala dosa-dosa kita. Okey, baik, itu tadi yang ketiga, yang kedua berkenaan dengan nafsu syahwat. Yang ketiga, setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa idza ma ghadibu hum yaghfirun, dan apabila mereka marah segera memberi maaf. Potongan ayat itu mengandungi erti tidak menuruti amarah. Setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa idza ma ghadibu hum yaghfirun, dan apabila mereka marah segera memberi maaf. Potongan ayat itu mengandungi erti tidak menuruti amarah. So ini yang nombor 2 sebenarnya. Betul tak? Ayat berapa? 37. Okey. Ayat 37 dalam surah Asy-Syura. Tidak mengikut rasa marah adalah lawan kepada zalim. Jadi kalau kita tak nak jadi orang yang zalim, kita mesti menjadi orang yang tidak mengikut rasa marah kita. Rendamkan rasa marah itu dalam hati. Sini kan dia tak kata jangan marah. Betul tak ayat tu? Dia kata tak ikut rasa marah. Maknanya marah tu ada, cuma kita tak ikutkan rasa marah yang ada dalam hati kita. Baik, ini sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan dalam surah Ali Imran ayat 134. Allah kata apa? Wal kazimina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas. Ini orang-orang yang mana dia dapat menahan rasa marahnya dan juga dia dapat memaafkan orang lain. Jadi marah kita kepada seseorang itu, kita jadikan ia sebagai sesuatu ujian dalam hidup kita ini. Yang mana bagaimana kita ni nak menyejukkan hati tersebut, usaha untuk memaafkan orang itu. Dan ia bukanlah perkara yang mudah sebab tu Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi kata begini, laisa syadidu bisur'a. Kekuatan kita tidak diukur pada hebatnya kita ni melawan. Hebat kita bergusti. Okay, kita nampak orang wrestling kuat kan? Wrestling nampak kuat kuat dia boleh empak, boleh apa kan? Itu kalau kita kena empak je mati kita. Kita fikir gitu kan? Kita nampak gitu, kuat dia kekuatan kita nampak. Tetapi Nabi kata apa? Kekuatan tidak berada ataupun tidak dinilai daripada sudut itu. Tetapi Nabi sebutkan innamasyadidu allazi yamliku nafsahu indal ghadab. Tapi kekuatan ialah pada orang yang mana dia dapat mengawal dirinya ketika marah. Itu namanya kuat. Jadi kalau kita nak tahu kita ni kuat ke tidak, lihat ketika kita sedang marah. Bagaimana keadaan kita marah? Adakah kita ni orang yang mudah untuk menghembuskan? Okay, menghembus. Orang-orang marah kan cakap menghembus je kan. Yelah aku tengah marah ni sebab tu aku cakap menghembus je macam tu kan. Tapi adakah kita orang yang mudah sedemikian? Kalau mudah gitu maknanya tak kuat lagi tu. Kena belajar lagi bagaimana nak kawal rasa marah tu. Sebab kita kalau marah, kita akan ucapkan ucapan yang tidak baik. Kita mungkin boleh maki orang, kita keluarkan keaiban orang lain ketika kita sedang marah. Jadi kalau kita dapat kawal, bila kita kawal tu ia juga mengawal lidah kita. Lidah itu seolah-olah terikat. Okey, terikat di
belakang. Jangan ikat dekat depan. Ikat kat depan je loose. Boleh dapat bayangkan tak? Lidah ni ikat kuat-kuat belakang. Sebab apa? Bila lidah tu ikat kat belakang, otak kita berfikir. Itu maksud saya. Kita sedang marah, jangan kita hapuskan fungsi akal kita. Kita kalau nak marah, fikir. Tapi ada orang, saya kalau marah tak boleh fikir, Ustazah. Saya kalau nak marah, marah aja. Tapi kalau kita nak marah, kita fikir dulu. Adakah bermanfaat ni saya marah ni? Perlu ke nak marah? Ke tak boleh jadi fikir dah? Tak ada fikir dah? Tak dan masih tak ni Ustazah, tak sempat nak fikir. Saya kalau marah main hembus ya. Ini masalahnya kita. Tapi kalau kita kuat, itu yang menyebabkan sebelum kita nak marah, mata dah terjegil tau. Mata dah, tapi fikir kan. Mak ni dapat tahan. Sebab itu orang yang Allah Subhanahu Wa Taala khususkan satu pintu syurga untuk orang yang begini. Al-kazimina al-ghaiza wal-'afina 'anil nas. Ada satu pintu syurga yang Allah khususkan untuk orang yang boleh menahan marah dan memaafkan orang lain. Kenapa pintu syurga semikian? Tadi kita ingat Nabi kata apa? Syurga bukan percuma. Syurga itu adalah satu perkara yang susah kita nak masuk. Jadi memaafkan orang lain, menahan rasa marah adalah perkara yang sukar. Namun orang yang mampu, dia boleh tahan rasa marahnya walaupun mata dia terjegil. Muka dah merah dah. Dia muka dah merah dah. Tapi bila dia berbual tak nampak macam marah. Boleh buat macam tu? Semua giling-giling kepala. Oh, tak boleh lah tu ya. Mudah lihat kalau kita marah anak kita macam mana. Itu contohnya. Kan? Kita kalau marah anak kita macam mana? Tak ada maknanya, jangan. Tak ada. Tak ada kita. Memang my blood go upstairs. My blood go upstairs lah. Darah tinggi, tak ada darah tinggi pun jadi darah tinggi kan macam tu. Tapi Nabi SAW ajarkan kepada kita. Marah ini boleh tapi dia dalam keadaan yang terkawal. Kita kawal rasa marah itu sehingga keadaan di sekitar kita juga terkawal. Kerana kalau kita tak kawal, kita akan jadi orang yang zalim. Satu tu ni, yang berdua tu. Sebab tu lawannya ialah tidak mengikut rasa marah. Kita kalau marah, contoh, aku tak puas hati orang tu buat aku macam ini. Aku tak puas hati orang tu tikam belakang aku. Aku tak puas hatilah dia tu hina aku. Aku tak puas hati. Benda semua tak puas hati, kita marah. Kita akan buat perkara yang zalim. Tapi dia zalim pada saya, Ustazah. Betul, dia zalim pada kita. Adakah kezaliman perlu dibalas dengan kezaliman? Orang yang zalim dah memang dah Allah Subhanahu Wa Taala berikan hukuman pada dia. Allah dah tentukan hukuman pada dia dah. Kita yang belum lagi zalim ni jangan buat perkara yang zalim. Dia semudah itu. Cakap senang tapi susah nak buat. Cakap senang ya, tapi susah nak buat. Sekarang ni selalunya isunya lah orang zalim pada kita, kita zalim pada orang itu. Dia begitu kan? Okey, saya bagi dengan satu keadaan yang begini ataupun satu perkataan yang kita perlu fikirkan bersama. Saya ulang balik ayat saya. Orang yang dah memang dia buat zalim, Allah dah tentukan azab untuk dia. Settle. Sekarang kita tak zalim lagi. Adakah kita nak sama-sama duduk macam dia? Tak. Kita jadi orang yang lebih up lagi. Jangan letak level kita sama dengan penghuni neraka. Letak level kita up sebab kita nak jadi penghuni syurga. Itu yang buat kita jadi orang yang tenang. Hati yang tidak ada syirik, hati yang tidak ikut dorongan hawa nafsu dan hati yang tidak mengikut kepada rasa marah, jiwanya akan lebih tenang. Hati dia akan lebih lembut bagi saya. Tapi kalau kita sikit-sikit nak makan hati, sakit hati, benci, tak puas hati, semualah T kat belakang kan, bukan Cik T itu benda lain. Okay. Hati kita semua tak puas hati lah, tak tahu apa, tak tahu nak jadi apa dengan hati tu kan. Kalau begitu keadaannya, mohon koreksi kembali. Kehidupan kita, cara kita berfikir, cara kita berhadapan dengan sesuatu. Agama ini, saya bagi satu teori begini tentang agama kita. Agama kita, daripada kita celik mata ni sampai kita nak tidur nanti, tak ada satu pun yang mengajarkan tentang sakit hati. Kita bangun, tidur,
Ada zikir. Kenapa kita zikir? Nak tenangkan hati kita. Walaupun ujian kita bertimpa-timpa. Okey? Kita ada zikir, kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata apa? Ingatlah, hanya mengingati Allah, hati kamu akan menjadi tenang. Betul tak? Kita ada zikir, kita zikir kepada Allah, itu adalah untuk hati kita. Seterusnya, setiap apa yang kita buat, bismillah, kita nak keluar rumah bismillah, nak belajar bismillah, keluar di masjid bismillah, semua alhamdulillah kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam agama ini ajar jangan sakiti orang itu, jangan sakiti jiran, jangan sakiti mak, jangan derhaka kepada mak, jangan sakiti suami, jangan sakiti isteri, jangan kita sakiti anak, semua. Tidak ada satu pun perkara yang mengajarkan kepada kita tentang sakit hati, tak ada. Jika setiap daripada diri, saya tak tahu ada berapa ramai orang dalam dewan saya ini. Okey, tapi saya anggarkan mungkin 50 lah. Kalau kita 50 orang di sini, setiap daripada diri kita adalah insan yang mana jiwanya lembut, jiwanya yang cantik, tak ada orang yang akan teraniaya dengan kita. Kita keluar daripada dewan ini, bila kita letakkan dalam diri ini, saya nak jadi muslimah yang hatinya indah, hatinya cantik. Kita akan cantik tutur kata, cantik perlakuan kita, cantik serba-serbinya. Tak ada satu orang pun yang akan tersakiti dengan perbuatan kita. Bila orang lain melihat kita, insya-Allah, semua orang akan ada rasa nak jadi sebagaimana kita. Mudah-mudahannya begitu. Jangan jadi ejen yang mempromosikan kesakitan kepada orang lain. Okey? Faham ya? Maksudnya bila orang nampak je, sakit hati, orang nampak benci, orang nampak kita tahu. Saya tak cerita tentang orang yang sakitkan hati kita, bukan gitu. Saya nak cerita bila orang nampak kita, bencinya Sakinah, sakit hati tengok Sakinah. Nama je Sakinah tapi tak Sakinah macam tu kan. Geramnya aku dengan Sakinah. Kita jangan jadi orang yang begitu. Orang nampak kita je hati dia tak tenteram dah. Kita nak orang nampak kita hatinya tenang, tentram, alhamdulillah, sehingga dia pun ada terasa terpanggil untuk menjadi muslimah yang tenang dan tentram jiwa dan raganya. Okey, sebab itu pertama tadi jangan buat perkara syirik. Kedua, tinggalkan perkara yang menzalimi orang lain. Ketiga, jangan buat perbuatan yang keji. Kita buat yang sebaliknya. Jaga tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian jangan ikut rasa marah. Okey, tenang-tenang kita ni, marah tu sikit-sikit sajalah ya. Nak marah boleh, bukan tak boleh. Wajar marahnya. Seterusnya, tinggalkan perbuatan dosa dan maksiat. InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberkati kita dunia dan akhirat. Okey, itu sahaja perbincangan kita pada pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesihatan kepada kita dan memberikan kefahaman sehingga kita dapat beramal dengan setiap apa yang kita pelajari pada pagi ini. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.